Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada orang tanya saya, bagaimana kalau Najib Razak dan Mahathir bergabung untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jawapan saya mudah tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun pergabungan di antara Mahathir dan Anwar Najib, Anwar tetap tidak akan tumbang juga. Kenapa? Kedua-duanya sudah tidak ada lagi nilai tambah kepada mana-mana parti. Tidak ada lagi penyokong tegar, tidak ada lagi kekuatan untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya fikir kalau mereka bergabung pun itu hanya satu retorik, hanya satu impian semata-mata untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang pasti tidak menjadi kenyataan lah, yang tidak boleh menjadi kenyataan. Yang pasti saya rasa sebab Najib Razak dia masih terlalu banyak lagi kes mahkamah, terlalu banyak lagi. Kalau dia dilepaskan pun untuk kes dia yang sekarang dia di penjara tu, masih banyak lagi yang sedang menanti dia. Saya ingin perkenalkan satu produk Transfer Factor, For Life Transfer Factor. Ini khas bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mahu sihat, yang sekarang ada penyakit kencing manis, gout, darah tinggi, kanser, kolesterol, apapun masalah kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Ini mari saya perkenalkan kepada anda For Life Transfer Factor untuk menguatkan imun badan, membantu kita melawan penyakit seperti kanser dan sebagainya. Ini sudah terlampau banyak orang selamat kerana produk ini yang murah tetapi sangat-sangat berkesan. Boleh menyelamatkan nyawa anda kerana imun badan yang dikuatkan. Okey, sudah terbukti doktor-doktor ramai yang juga mengesyorkan produk ini. Nama dia For Life Transfer Factor. Okey, hubungi saya di nombor telefon yang tertera di sini untuk mendapatkan harga ahli yang lebih murah. Okey. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat menyambut tahun kemerdekaan, bulan kemerdekaan kita pada bulan ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita dalam negara yang cukup makmur. Saya ingin kongsikan titah terbaru daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita sentiasa mendoakan supaya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Baginda dalam keadaan yang cukup sihat dan Baginda tetap menjadi payung negara Malaysia. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan satu produk nama dia Transfer Factor. Ini daripada For Life Research, Malaysia Sdn Bhd. Ini research company, immune system company. Okey, so ini adalah molekul terapi, boleh meningkatkan imun badan sampai 437 kali ganda. Sangat-sangat kuat, paling kuat di dunia setakat ini. Terbaik untuk meningkatkan imun badan. Bagi anda yang memang ada penyakit sedang berikhtiar, apa jenis sekalipun penyakit, ringkas kata, apa sekali jenis penyakit, anda boleh berikhtiar dengan ini. Anda boleh menghubungi saya dengan WhatsApp. Jangan SMS, WhatsApp atau call saya. Okey, saya akan memberikan penjelasan. Ini semua telah dikaji oleh saintis, diterima oleh KKM, halal dan sebagainya. Okey, ini titah agung yang kita tunggu-tunggu. Inilah titah agung semasa pertemuan rasmi dengan Vladimir Putin. Okey, Malaysia menyifatkan Rusia sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai dan paling penting, titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim semasa pertemuan rasmi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin semalam. Hubungan diplomatik kita telah terjalin lebih 5 dekad yang diwujudkan secara rasmi pada April tahun 1967. Baginda bertitah, beta diingatkan bahawa Malaysia adalah antara negara ASEAN yang terawal yang telah menjalin hubungan dengan Moskow. Seperti pepatah Rusia, persahabatan lebih berharga daripada wang. Dengan semangat persahabatan ini, beta percaya yang akan terus membentuk hala tuju hubungan antara kedua-dua negara demi kepentingan rakyat. Titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong
di hadapan Vladimir Putin selepas majlis sambutan negara di Istana Kremlin di Moskow. Turut mengiringi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang juga Menteri Pengiring. Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Kai. Okey, Sultan Ibrahim kini sebenarnya sedang mengadakan lawatan rasmi pertama ke Rusia atas jemputan Putin yang berlangsung sehingga 10 Ogos ini. Lawatan negara pertama oleh Ketua Negara Malaysia ke Rusia itu selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemui Putin pada 14 Mei lalu di Istana Kremlin di Moskow semasa kunjungan rasmi beliau ke negara itu. Okey, jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, inilah kehebatan Malaysia sekarang. Nah, pernah tak Muhyiddin jumpa Vladimir Putin? Pernah tak Mahathir jumpa Vladimir Putin? Saya masih ingat lagi rakaman ketika Vladimir Putin mencoba menguji kebijaksanaan, menguji hebat tak hebat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang sangat hebat. Saya fikir kalau orang lain yang kena tanya soalan itu memang bengong. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tenang menjawab. Dengan sangat tenang menjawab, dan itu sangat-sangat menggembirakan Vladimir Putin. Rusia bukan negara yang biasa-biasa. Rusia bukan negara yang kaleng-kaleng. Rusia adalah negara yang cukup berkuasa. Tapi sekarang semakin hebat, semakin bagus dengan Malaysia. Inilah yang kita mau. Kita menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara besar. Bukan hanya yang kecil, tapi yang juga cukup yang besar. Bayangkan negara Malaysia yang kecil ini, tapi menjadi hubungan diplomatik yang cukup kuat dengan negara besar. Maksud kata, kita berjaya menjadi negara besar. Oh, hebat. Kita berdoalah semoga satu hari nanti kemajuan negara Malaysia setara dengan negara-negara yang luar. Saya percaya kalau Malaysia terus bergerak maju ke depan, rasuah dibenteras, semua pemimpin negara ada akal yang bagus, bukan tunggang menunggang, kita boleh maju. Tinggalkan komen anda. Bye-bye. Ya. Manakala atuk pula Tun Mahathir sudah terlalu tua, terlampau tua. Kalaupun dia dapat bersama-sama dengan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berusaha tumbangkan Anwar, untuk apa sebenarnya? Apa dia punya tujuan? Untuk apa tujuan dia? Itulah kita fikir tujuan dia. Untuk apa tujuan? Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang, pasti apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Takkanlah pula mereka mau ambil alih pemerintahan pula. Kalau pun tumbang Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa jadi Perdana Menteri? Najib Razak tidak boleh jadi Perdana Menteri. Dia masih di penjara. Tapi kalau Mahathir jadi Perdana Menteri, masih maukah orang Malaysia ada Perdana Menteri yang terlalu tua macam Mahathir? Lepas tu Muhyiddin maukah Mahathir jadi Perdana Menteri? Hadi Awang maukah Mahathir jadi Perdana Menteri? Jadi pada saya, daripada untuk terus berharap Mahathir jadi Perdana Menteri lagi, lebih baiklah Mahathir bersara cepat-cepat. Jangan lagi campur tangan dalam politik di Malaysia. Tidak ada hasilnya. Sebab semuanya semuanya tentang motif. Ya boleh, tapi motif dia untuk apa? Akhirnya untuk apa? Kalau Anwar Ibrahim tumbang pun akhirnya untuk apa? Yang pasti akhirnya mestilah dia mau jadi Perdana Menteri. Masalah dia, secara jujur kalau saya tidak mau lagi Mahathir jadi Perdana Menteri. Sudah terlampau tua. Tidak mampu sudah untuk mentadbir negara dengan bertenaga. Mungkin otak dia masih geliga, tapi otak geliga pun kalau badan sudah tidak mampu, bikin apa lagi kan? Jadi apa pandangan kamu? Apa pandangan anda kalau Mahathir jadi Perdana Menteri? Bagi saya tidak setuju. Apa pandangan anda pula kalau Mahathir bergabung dengan Najib Razak? Saya pun tidak setuju. Sebab nanti jadi semakin caca merba kita punya
politik di Malaysia, menjadi semakin lucu politik di Malaysia. Betul-betul menjadi semakin lucu. Akhirnya semua jadi lakonan semata-mata. Lakonan-lakonan. Akhirnya yang menjadi mangsa rakyatlah. Rakyat akan jadi benci dengan politik di Malaysia. Rakyat akan merasa meluat muak dengan politik di Malaysia yang semuanya tentang lakonan saja. Tidak ada satu pun yang betul. Okay, so bila sampai saja tentang mau tumbang menumbang orang, semua yang bermusuh tiba-tiba jadi kawan semula. Semua yang pernah kasih penjara, pernah dipenjara, semua tiba-tiba jadi kawan semua. Waktu kafir mengkafir, lepas itu semua tuduh menuduh, masuk neraka lah, macam-macam lah, Firaun lah, macam-macam. Tapi akhirnya bila mau menumbangkan orang, semua tiba-tiba jadi satu hati. Inilah yang saya tidak suka. Tidak ada keteguhan hati. Semua bila cakap tentang kuasa, semua satu hati untuk tumbangkan, sanggup berkomplot dengan siapapun. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Paling trending di dalam video-video saya bila ada tajuk yang menyatakan gelaran Tun Mahathir ditarik balik oleh Agong, atau Agong tarik balik semua gelaran Tun Mahathir, atau Tun Mahathir dipenjara, atau Tun Mahathir didapati bersalah. Semua itu jadi trend, jadi banyak viewer. Rupa-rupanya kalau begitu, ramai rupanya yang suka tengok Mahathir punya tajuk digugurkan daripada dia punya gelaran. Tapi kenapa dia perlu digugurkan daripada dia punya gelaran? Coba kamu komen kenapa ramai orang yang mau tengok dia kena gugur daripada gelaran-gelaran dia. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan transfer factor advance daripada For Life Research. Ini adalah satu produk saintis. Produk saintis sudah dikaji selama lebih 70 tahun, dapat meningkatkan imun badan lebih 437% untuk transfer factor advance plus. Ini adalah ikhtiar untuk kita sihat, ya, ikhtiar untuk kita sihat. Jadi apapun penyakit, badan kita memerlukan imun badan yang kuat, yang bijak untuk melawan penyakit. Jadi transfer factor ini bukan hanya menguatkan imun badan, tetapi dapat mengajar imun badan kita untuk sangat-sangat bijak melawan penyakit. Bagi Anda yang perlu mau tahu lebih lanjut, telefon saya, jangan SMS saya, jangan SMS, kasih WhatsApp atau telepon saya. Jadi kita berbalik semula kepada Tun Mahathir. Tun Mahathir, mereka kata kalau Najib dengan beberapa gelaran dia telah ditarik balik oleh beberapa kerajaan negeri, mereka kata Mahathir pun boleh. Tapi apa pula masalah Mahathir sehingga dia patut ditarik balik? Lepas tu ada juga orang komen lah, masalah Mahathir ialah dia secara terang-terangan melawan institusi diraja, mempersoalkan, mereka kata. Tapi bagi saya itu belum cukup lah. Tapi pun itu bergantung sepenuhnya juga kepada budi bicara, kepada duli-duli yang maha mulia, sultan-sultan, raja-raja, yang Pertuan Agung. Itu bergantung kepada budi bicara baginda-baginda. Jadi kalau ada orang komen juga, Tun Mahathir lebih baiklah ditarik balik semua itu, tak ada guna, duk bising-bising saja, mereka kata. Tapi pada pendapat saya, kalau Tun Mahathir memang betul-betul ada kes,
memang betul-betul memalukan negara, memang betul-betul ada jenayah. Kalau dia memang betul-betul dapat dibuktikan ada jenayah, adalah poin untuk dia ditarik balik. Tapi kalau tiada, kenapa mau tarik balik dia punya gelaran kan? Biarkan sajalah. Cuma saja saya setuju dengan pendapat orang. Saya setuju dengan komen-komen daripada viewer yang kata Tun Mahathir sudah terlampau tua Tun Mahathir untuk berpolitik lagi. Yang itu saya setuju. Saya pikir Mahathir sudah tiba masanya untuk dia bersara daripada politik. Sudah tiba masanya Mahathir untuk berhenti daripada politik, berhenti daripada mengucar-kacirkan politik negara Malaysia. Sudah cukuplah. Sudah dua kali jadi Perdana Menteri, belum puas hati lagi kah? Kalau Mahathir memang cukup bagus, saya rasa 2 kali dia ada peluang jadi Perdana Menteri itu sudah cukup untuk Tuhan bagi dia peluang untuk menunjukkan sesuatu kepada Malaysia. Jadi selepas itu bagilah peluang kepada orang lain pula. Apalagi yang Mahathir tidak puas hati, kan? Apalagi yang Mahathir tidak puas hati. Kalau terus-menerus Mahathir lagi, akhirnya Malaysia ini jadi otak Mahathir. Jadi otak Mahathir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sama ada dia ditarik balik atau tidak dia punya gelaran, sama ada dia dipenjara atau tidak, itu bergantung sepenuhnya kepada dia punya kesalahan lah. Kalau memang dia ada salah, kalau memang dia ada jenayah, kalau dia memang didapati oleh oleh Agung atau Majlis Raja-Raja ada keperluan untuk dia dibatalkan semua dia punya gelaran semua, yang itu boleh buatlah. Tapi setakat ini belum ada lagi yang terlalu konkret untuk menunjukkan bahawa dia layak untuk digugurkan semua itu. Jadi belum ada poin lah. Kan. Jadi apapun tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia, aku kita jaga kita. Bye-bye. Okey, orang selalu bertanya kepada saya sebagai seorang content creator, mikrofon apa yang selalu saya pakai. Saya pakai jenama Boya. Yang ini jenama Boya. Tidak terlalu mahal tapi kualiti dia memang bagus. Dan untuk power bank pula, supaya saya sentiasa cukup power di mana-mana pun, saya pakai Remax dengan ada kabel siap ada di sini. Tidak perlu susah-susah cari kabel. Ada lightning dan juga ada type C. Okey, 20,000 mAh yang ini cukup untuk charge handphone saya sebanyak 4 kali. Okey, jadi jam saya pula, ini sangat penting bagi saya. Sangat penting di mana-mana saya mesti ada ini jam. Saya pakai jam GTR 3 daripada Amazfit. Ini mampu milik tetapi kualiti dia cukup hebat. Saya sudah pakai ini jam lebih daripada 4 tahun. Masih okey sampai sekarang. Okey, tekan di link yang saya beri.